Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kewujudan, kerana zahir dan terlihat, kerana nampak jelas dan terang akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kosong kepada wujud, daripada tak ada kepada ada. Maka layaknya lah sebagai hamba kita ada rasa syukur. Kita ada rasa kesyukuran. Jadi asyakirin, orang yang tahu bersyukur. Apa dia syukur tu? Syukur tu apa dia? Adakah syukur itu lafaz? Lafaz perkataan Alhamdulillah. Adakah itu syukur? Lafaz tu bukan lafaz syukur. Dia lafaz puji. No. Syukur ni nak kata macam mana kalau syukur? Oh, aku bersyukur. Macam tu yang kata syukur. Kau syukur macam mana? No. Kita tanya-tanya dah dulu sebelum kita berkenal-kenal. Kita sembang-sembang dulu bagi enjin tu panas. Bagi ada sedikit orang panggil apa, aura keterujaan untuk kita nak belajar ilmu. Belajar ilmu apa tu ni? Ya, abang ramai ni cuba abang belajar ilmu apa ni? Al-Hikam. Tu kitab. Kita nak belajar ilmu. Ya, ilmu tauhid. Apa dia? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid tu ilmu apa? Ilmu mengenal Allah, Ustaz. Tak. Ilmu mengenai diri. Allah tak payah kenal. Kenal diri sudah. Kenal Allah bukan kenal pun. Ilmu mengenai diri. Sebab diri kita tu diri yang Allah Ta'ala kenal. Kenal diri kita sama macam kenal Tuhan lah. No? Ilmu mengesahkan. Mengesahkan Allah. Jadi kita nak belajar ni lah. Sebenarnya bukan nak mengajar. Bukan nak belajar pun. Bukan nak mengajar pun. Kita semua dah tahu kot. Cuma kita terlupa. Kita terlupa yang kita dah tahu pun. Maka kita duduk ni nak mengingatkan kembali. Bukan nak belajar. Nak mengingatkan kembali. No? Yang kata kita pernah kenal diri Tuhan tu. Kita pernah jumpa dan kita pernah berbicara pun. Kita pernah berjanji taat setia pun. Kita pernah ucap kasih dan cinta pun. Maka bila kita mai ke dunia ni kita suka jadi roblah. Maka kita diingatkan kembali tentang diri kita dengan Tuhan. Kita nak bercakap ni lah. Bukanlah nak belajar mengajar sangat. Siapa boleh ajak siapa? Siapa boleh ajak siapa? Peringat boleh lah. Sebab kita dah tahu dah. Bukan belajar pun. Belajar ni maknanya kita lemah. Kita nak kena belajar baru kita tahu. No? Tuhan kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku cipta manusia itu sebaik-baik kejadian. Benda baik apa tiba-tiba nak kena belajar pula. Yang kata baik itu, yang kata sebaik-baik kejadian bukan payah belajar. Mengingatkan yang kita lupa. Apa yang kita lupa? Tuhan. Mengingatkan kembali tentang Tuhan. Macam mana? Kita lah.
Nak ingat kat Tuhan pun duduk di kita, nak tengok Tuhan pun duduk di kita, nak kenal Tuhan pun duduk di kita, nak rasa tentang kewujudan Tuhan pun semua ada di kita. Kalau gitu, nak kenal siapa? Nak kenal Tuhan ke nak kenal kita? Sengak. Di mana habis? Kenal kita lah Ustaz. Mengenal kita bukan mengenal Tuhan pun. Kalau siapa kata dia belajar ilmu mengenal Tuhan, dia orang yang paling pembohong besar atas dunia ni. Tuhan kata siapa pun tak boleh kenal aku. Yang kenal aku diri aku sendiri je. Mana ada siapa kenal aku pun. Kita nak belajar ilmu kenal Tuhan tak? Ilmu mengenal diri. No? Siapa yang mengenal diri? Faqad arafa rabbahu. Apa ayat dia? Man, barang siapa, man arafa nafsah, barang siapa kenal diri dia, faqad arafa rabbah, dia akan mengenal Tuhannya. Tengok, dia bukan kata kenal Tuhan, dia kata siapa kenal diri, kenallah Tuhan tu. Pasal diri Tuhan tu tak boleh dikenal sebab dia bersalahan. Laisa, bersalahan. Laisa kamislihi syai'un, dengan segala yang wujud, segala yang dicipta, segala yang ada. Maka bersalahan diri Tuhan tu. Nak kenal guna. Dia abang dah bersalahan, kita nak abang kenal Tuhan. Dia abang diri dia, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak setara, tak standing dengan apa-apa pun. Dia satu dia aja. Nak pergi kenal guna. Nak kenal ni benda yang sama. Benda yang sama ada kat diri kita baru boleh kenal. Pasal apa boleh kenal manis? Pasal manis ada kat kita. Macam mana boleh kenal pahit? Pahit ada kat kita. Kita kenal lah benda yang ada kat kita. Kita kenal lah. Pasal benda tu dia dicipta. Dia diadakan. Tuhan tak dicipta dan tak diadakan. Macam mana kita nak kenal? Tapi takkan kita tengok kasut, kita tak kenal tukang yang perbaik kasut. Katakan kita tengok kereta, kita tak kenal tukang yang buat kereta. Takkanlah kita tengok ayam, kita tak kenal tuan hak buat ayam. Okey. Ada apa-apa siapa nak tanya apakah pasal hari ni mukadimah, hari ni permulaan. Nak kenal diri saya, tuan-tuan kenal dah, kan? Nak abang saya ni siapa, tuan-tuan kenal dah, kan? Tak payah kenal diri saya nak buat apa. Ya. Tauhid dengan tasawuf lain, tak sama. Tauhid tu apa? Tauhid kata Ustaz kata tadi ilmu mengenal diri. Kalau tasawuf penyucian jiwa ke macam mana? Ya, macam tu lah. Nama siapa yang bertanya? Saya Baihaqi. Baihaqi. Mana dulu tauhid dengan tasawuf? Tauhid dulu lah. Kalau tak kenal mengiyakan dulu, lepas tu boleh cuci. Nak cuci benda apa kalau kenal benda. Betul. Okey Ustaz, thank you. Baik. Okay, next. Tanya saya Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ada Ustaz mengatakan Nabi Muhammad dulu mengajak sahabat 13 tahun untuk kenal tauhid saja, betul ya? Ya. Yang tu ya. Soalan dia betul ke? Betul ya? Ya, betul. Okey, baik, masih Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa tadi? Silakan. Nazhari, silakan. Ustaz, saya nak bertanya. Tadi Ustaz ada tanya, sebelum kita dilahirkan kita dah berjanji dengan Tuhan. Boleh Tuan jelas? Ya. Tadi?
Jelas. Yang bertanya ni siapa? Ustaz. Nazhari. Nazari. Waktu di alam Ya, kubur, betul. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia sebut kita di sana dulu. Dia tanya kita, setelah dia zahirkan kita daripada ilmu dia kepada nyata dalam bentuk ta'yun awal. Tak ada apa lagi. Nyata dalam bentuk ilmu, Tuhan tanyalah, alastu birabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Maka kita semua pun jawablah. Qalu, telah berkata mereka, bala, bahkan. Ngaku tak tu? Ngaku tak kata kita dah jawab pertanyaan Tuhan tu? Ya, mengaku Ustaz. Bila dah mengaku, kita janji tak dengan dia? Bala syahidna. Bahkan kami telah menjadi saksi. Apa dia? Engkaulah Tuhan kami. Yang bertanya tak ingat nama. Apa nama? Nazari. Ya. Ya, Ustaz. Lah ni Nazari faham Tuhan tu apa? Tak dengar. On microphone. Okay. Baru nak kenal-kenal Ustaz. Dah, saya tanya Nazari punya faham. Kenal tak kenal cerita lain? Tuhan tu apa? Microphone off. Microphone buka. Soalan saya, Tuhan tu apa? Silakan Tuan Nazhari. Saya hamba Ustaz, hamba Allah. Saya pun hamba. Bukan itu jawapan yang saya nak. Saya nak tanya Tuhan tu apa? Tuan Nazhari nak cakap kena buat open mic baru boleh cakap. Oh, maaf, saya baru belajar. Okey. Tak apa, first time. Okey. Ustaz tanya Tuhan tu apa? Pasal baru belajar lah saya tanya ni, Tuhan tu apa? Allah Zat. Kalau Allah tu nama. Allah tu nama saja. Tuhan tu apa? Diri. Mari saya abang, dengar baik-baik. Lepas ni kalau nak tanya soalan hebat-hebat, kena duduk tang hebat. Tidak, jangan tanya soalan hebat tau. Oh, maaf Zat. Soalan tu hebat. Tapi Nazari tak duduk tang hebat pun. Saya tertanya sebab Ustaz buka tadi tu. Saya tertanya. Tuhan tu, dengar. Okay. Tuhan tu adalah yang sangat Nazari kagum. Itulah Tuhan yang sangat Nazari kagum. Faham tak? Tak mana api pula. Ya, faham Ustaz. Saya dengar. Yang sangat terkagum. Yang sangat Nazari kagum tu Tuhan. Okey. Yang sangat kagum. Lah ni nak tanya pula. Kalau Tuhan tu yang sangat kagum, Nazari tengok duit 100 ada 10 bandel. Kagum tak? Kagum tak Ustaz? Kagum lah. Soalan saya, Nazari kagum tak? Tengok duit 100 ada 10 bandel. Nazari kagum tak? Dia cakap kagum juga. Kalau kagum juga, Tuhan Nazari betul-betul mana duit ke Tuhan? Allah. Oh, faham Ustaz. Okey. Faham tak apa? Tak payah cerita dah. Okey Ustaz. Okey, next. Baik. Siapa lagi ada soalan? Tuan Nazhari boleh lowerkan raise hand tu. Klik balik dekat tangan. Klik balik kat tangan. Okey. Oh,
Okey. Okey, dia hilang. Okey. Baik. Silakan. Okey, Ahmad apa ni? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya, Boleh insyaAllah. sumpah janji kita yang pertama tu, yang macam Ustaz ceritakan tadi tu, adakah di situ Ya. pertama kalinya kita bersyahadat? Ya. Itu saja soalan saya, Ustaz. Terima kasih. Ya, di situ lah disebut syahidna telah menjadi saksi, kalimah syahadah, kalimah syuhud dipanggil sekarang ni. Maknanya ketika tu dah kita bersyahadah sebab kalimah tu kalimah penyaksian. Syahidna, kami menjadi saksi. Di sini memperbaharui MOU, Memorandum of Understanding di sini. Okey. Okey, Cik Ahmad. Alhamdulillah. Itu saja pertanyaan saya untuk setakat ni lah. Baik, sama. Okey, seterusnya dipersilakan Ahmad Ijam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, nak tanya pasal bai'ah Ustaz. Perlu ke Ustaz? Minta maaf Nak bai'ah dengan siapa? Itulah dalam pengajian kan ada setengah tu dia kata penting nak kena bai'ah pada seseorang guru. Macam ni. Dengar baik. Kita tak challenge dia. Sekali lagi kita pandai pada dia. Kita nak challenge dia pasal bai'ah punya pasal kita tak boleh challenge dia. Dia tak mau hilang taraf guru pasal dia rasa dia guru. Sebab tu dia buat bai'ah. Supaya tak ada siapa pun anak murid dia boleh potong dia. Nak potong tak boleh walaupun kita tahu lebih daripada dia pasal kita dah bai'ah. Dia nak yang tu sebab tu bai'ah dia buat. Tak ada bai'ah dengan Nabi seorang. Baik Ustaz. Baik, terima kasih. Baik. Okey, Tuan Ahmad Ijam boleh tekan balik yang tangan tu. Okey, silakan siapa yang seterusnya untuk bertanya. Pakat sengap. Okey, Nazhari lagi. Silakan Tuan Nazhari. Silakan Tuan Nazhari. Wah, Ustaz, saya nak tanya, mengapa kita boleh lupa kita dilahirkan ke dunia ni, ke alam syahadah ni? Kenapa kita boleh jadi Allah? Pasal itu sunnatullah terhadap hamba. Baru berbangkit pencarian, baru berbangkit mujahadah, bangkitlah kesungguhan, bangkit istiqamah kerana kita memang begitu sifat dia. Dia panggil sunnatullah. Sunnah Allah Ta'ala yang ada dekat manusia tu. Dia mesti letak manusia macam tu. Nama An-Nas tu pun dah maksud dia pelupa. Oh, An-Nas. Jadi bagaimana Ustaz kita nak mencari balik jalan kembali kepada Allah ni Ustaz? Cuba tengok diri kita, apa yang kita perlu. Kena kenal Allah lah. Kena kenal diri kita. Apa yang kita perlu. Kita perlu kepada Tuhan tu. Dalam semua perkara hidup kita, kita perlu kepada Tuhan tu. Maka keperluan tu lah yang kita tak boleh tinggal. Nazhari menyawa, siapa bagi menyawa? Allah. Lah ni perlu tak kat Tuhan nak menyawa? Perlu. Betul-betul ikan perlu ke? Perlu cakap saja? Betul perlu Ustaz, kalau tak.
Tak hidup kita. Ingat tak kata, ingat tak kita perlu kat Tuhan untuk nak menyawa tu, ingat tak? Kadang-kadang lupa kau Ustaz. Tak kadang, memang terlupa pun. Oh, betul Ustaz. Jadi macam mana nak ingat kat Tuhan? Macam mana kita nak menyawa, kita perlu kat dia. Tu nama dia ingat. Kita bersyukur kerana dia beri kita kesempatan boleh bernafas. Tu nama dia ingat. Kita bersyukur kerana dia bagi kita kehidupan, ada gerak dan diam. Tu nama dia ingat. Oh. Tetaplah ada kat diri kita, bukan ada kat dia pun, ada kat kita semua. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Okay, next. Sila tuan-tuan bertanya. Ini kita sembang-sembang dulu. Silakan, Tuan Mak Ijam. Ustaz, nak buat bagi ingat sentiasa. Ya, saya. Pasal kita Lah, ni ingat dekat menyawa sentiasa sama. Cuba ingat dekat penapas tu. Tak pernah berhenti ingat kan? menapas tu pasal tak gaduh ingat Ustaz. Duduk dia automatik kan. Jadi hak tu yang nak buat kita lupa tu. Tapi dari segi Okey. Lah ni nak baik. Tak ada segi-segi kat ni. Main nak abang. Siapa yang bertanya? Saya. Saya tu nama apa? Saya tu banyak. Ijam. Okey, Ijam. Pasal apa Ijam boleh menyawa? Atas redor, atas izin dia kan. Duduk bagi menyawa. Maknanya dia ingat kat Ijam lah, bukan Ijam ingat kat dia, betul tak? Sungguh dia tak pernah lupa kat saya. Kalau dia tak pernah lupa kat Ijam, tak malu kan lupa kat dia? Malu tak? Malu Ustaz. Tapi itulah pasal duk buat terus. Masalah malu yang duk kata je malu, tapi bukan ada kenyataan malu tu kata dia. Kalau betul-betul malu, nak angkat kepala tak berani. Hak ni malu duk di mulut, maka malu duk di diri you. Kalau malu duk di diri, malu kerana dia pandang je selama ni. Kita tak pandang dia, malu. Ya Allah, aku minta ampun. Mesti duk dengan taubatnya. Okey, Tuan Mak Ijam. Baik. Silakan, seterusnya. Silakan tuan-tuan. Ada siapa nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Amin. Saya nak bertanya. Sumpah setia Ya, kita itu, yang pertama sumpah setia kita itu, di mana kejadian tu, Ustaz, berlakunya kejadian itu? Itu saja soalan saya. Jawapannya adalah di alam roh. Di alam roh. Terima kasih Ustaz jawapannya. Alhamdulillah. Sama-sama, Amin. Okey, silakan. Siapa yang seterusnya?
Okey, di sini Ustaz, Cik Lee, saya tak ada soalan dekat Ustaz, tapi boleh tak saya nak cakap dengan Ustaz? InsyaAllah, insyaAllah. Dan saya nak beritahu kat tuan-tuan di sini. Mengaji, mengetahui, mengenai, belajar dan sebagainya dalam ilmu ni tak boleh ada selesa. Tuan-tuan ada selesa lagi, tuan-tuan duduk dalam bahaya. Biarlah duduk dalam keadaan selalu rasa leceh, selalu rasa hina, selalu rasa lemah, selalu rasa apa-apa kerana, selalu rasa diri ni jahil, baru tuan-tuan selamat. Tuan-tuan jangan duduk dalam selesa, tak selamat. Walaupun diri tuan-tuan sangat selesa. Okey Ustaz, saya tolong tanya Ustaz. Jadi apa asas-asas untuk belajar ilmu ni Ustaz? Pertama, kosongkan diri daripada semua perkara. Tuan-tuan nak main ambil benda dari orang, plastik bag tuan-tuan kena kosong. Kalau tuan-tuan dalam plastik bag yang nak bubuh barang, orang nak bagi itu dalam plastik bag, tuan-tuan ada barang banyak, mereka tak boleh bubuh lah. Tuan-tuan buang dulu benda-benda tu semua, lepas tu main dengan plastik kosong. Baru orang boleh bubuh benda dalam tu. Diri tuan-tuan kena jadi plastik bag yang kosong. Barulah tuan-tuan boleh ambil benda memenuhi diri. Kalau diri tuan-tuan plastik yang ada barang, sampai bila pun tak boleh ambil barang dari luar. Okey. Tuan-tuan mesti kena tahu diri kita yang sebenar. Fizikal lah tu, saya tengok spiritual, tuan-tuan tak kena tengok apa tu diri luar ni dulu. Tengok tentang diri kita ni lemah, diri kita ni jahil, diri kita ni orang yang sangat hina, diri kita ni yang orang yang sangat fakir. Tengok diri tu. Mai dalam keadaan macam tu, nescaya tuan-tuan terbangun dengan kuat. Tuan-tuan terbangun dengan berilmu. Tuan-tuan terbangun dengan mulia. Tuan-tuan terbangun dengan kaya. Kena tengok diri tu bagi macam tu sepanjang masa. Nak tengok macam tu, tuan-tuan kena belik sikit. Tengok Quran, tengok apa Tuhan kata tentang diri tu. Kena belik sikit. Tak boleh tu kena suap je, nak cari. Kena cari, kena fikir, kena renung. Tengok seluruh alam dan renung. Rujuk pada Quran. Mesti tuan jumpa. Barulah terbangun diri hamba tu. Bila terbangun diri kehambaan, automatically berdirilah diri ketuhanan tu. Jadi, jadilah yang hamba yang sebenar. Dia duduk macam tu lah. Allah Ta'ala buat kita kot. Takkan dia biang kot. Tapi dia kata semua dah ada kat hang. Takkan aku nak kena ketuk kot. Hang ketuk lah. Hang bangkit kak. Pasal harta, pasal pangkat, pasal keluarga, pasal rumah, pasal kereta, semua terbangkit tak payah ketuk pun. Pasal apa? Tentang aku nak kena ketuk pula. Hang cari dan bangkit lah. Fikirlah, renung dan kaji. Macam tu lah. Bolehnya. Selama mau bolehnya. Baik, Okey Hafiz, silakan Tuan Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Okey, kat sini ya, saya sebelum ni saya ada pernah merasalah satu kenaan, bukaan yang sangat kuat apabila saya menyedari dan saya melepaskan segalanya kepada Tuhan. Saya rasa tenang di situ. Adakah yang berlaku tu betul atau macam mana? Betul ya. Dia bukan boleh main daripada dua benda, dia main daripada satu benda. Sama ada main pada negatif atau main pada positif. Dua-dua tu Tuhan letak dekat diri kita.
Kalau dah bawa kepada pada Tuhan, dia bukan negatif lah, dia positif. Cuma betul-betul dari Tuhan, bukan betul-betul mai dari kita. Sebab mai dari kita apa dah? Kita perasaan ni dari Tuhan. Tak. Dia dari kita yang tu. Sebab pada waktu tu lah memang saya macam berserah lah pada Tuhan 100%. Lepas tu memang Alhamdulillah dia macam berlakunya betul-betul rasa aman. Okey. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Tuan. Silakan tuan-tuan. Okey, jadi Ustaz, untuk belajar ilmu ni Ustaz, adakah berfikir itu adalah senjata dia Ustaz, ataupun kita kata tools dia? Ya, berfikir sangat-sangatlah. Tuhan kata, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Kiranya kamu melihat aku turunkan Al-Quran itu pada sebuah gunung, nescaya kamu akan dapati gunung itu hancur. Gunung itu hancur berkecai kerana takutkan aku. Perbandingan ini aku jadikan pada mereka yang mahu berfikir. Itulah kita fikir. Baik Ustaz. Okey, silakan. Ada lagi soalan? Okey, Abu Zah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi Ustaz dah cakap ada benda tu yang datang daripada kita sendiri, ada benda yang datang daripada Allah. Macam mana kita nak tahu benda tu datang daripada kita sendiri, bukan daripada Allah? Keinginan untuk jadi rasa diri pandai mai dari siapa? Diri sendiri. Tu mai dari Tuhan ke tu? Beramal untuk dapat pahala dan nak masuk surga. Mai dari siapa yang tu? Diri sendiri Ustaz. Tu beza dah kan dengan mai dari Tuhan. Yang mai dari Tuhan je nak. Tu saya tak tahu. Yang mai dari Tuhan ni, yang tak ada bunyi, yang tak ada suara, yang tak ada andaian, yang tak ada sangka-sangka, yang tak ada bentuk, yang tak ada warna, yang tak ada apa pun yang mai dari dia, tetapi cukup faham. Sehingga kita lah menerbitkan nama. Sehingga kita lah menerbitkan bentuk. Kita yang menerbitkan warna. Maka, yang mai dari Tuhan tetap suci, tetap elok, tetap mulia. Kita lah yang duk buat bagi dia jadi kotor. Yang mai dari Tuhan satu je. Dia bukan banyak. Yang mai dari Tuhan ni satu je. Dia tak banyak yang mai dari dia. Apa dia yang satu tu? Diri kita Ustaz. Diri kita tu yang mai dari dia. Itu yang benar mai dari dia. Bukan ada campur-campur dengan apa pun. Bila kita yang sebut, kita yang buat, ada campur dah. Itu semua baru dah. Yang qadim mai dari Tuhan kat kita, diri kita tu. Lengkap semua kat kita. Sebab tu kita yang nak buat macam mana? Nak ambil dia positif atau nak ambil dia negatif? Ya, Ustaz, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Baik, Abu Zah. Okey Ustaz, ni daripada Siti Ajan. Cik Lee, saya teruja sampai tak boleh nak fokus dan jantung saya laju. Boleh tak Ustaz nasihatkan saya? Barakallah. Saya tak boleh buat apa tu. Pasal sebab dia dekat dengan Siti Hajar. Dia terlampau dekat.
Kalau tidak, Nabi tak suruhlah Siti Khadijah selimut dia. Kalau bukan pasal dekat. Kalau Nabi pun minta kena selimut, kalau Siti Hajar jantung jalan deras itu betul lah. Pucuk dia tak meletup dia jantung. Baik. Silakan tuan-tuan, perempuan, abang-abang, cik-cik nak tanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, saya Siti Hajar daripada Melaka. Ya, Hajar. Ustaz, sebelum saya kan teruja tadi buatkan jantung saya laju sampai saya tak boleh nak fokus. Okey. Sebab baru-baru ni saya dapat satu berita tentang diri saya daripada doktor lah. Lepas tu saya memang dengar selama Ustaz dulu. Saya memang pernah berniat sampai nak pergi ke Kedah untuk jumpa Ustaz. Mata-mata nak jumpa je. Lepas tu bila saya dapat dengar, saya dapat tahu yang ada masalah pada saya berniat dalam hati supaya saya dapat jumpa Ustaz. Sekali pun jadilah. Sebelum saya dapat laporan penuh daripada doktor, saya dapat jumpa sekali pun jadilah. Lepas tu bila saya terperasan dekat dalam Facebook, Encik Lee cakap boleh buat Google Meet dengan Ustaz, saya tak fikir panjang pun. Bila Encik Lee kata ada bayaran, saya tak peduli apa pun. Saya rasa saya tak tunggu sebab saya memang berniat. Saya memang cakap saya lintasan hati saya benar-benar cakap saya cuma nak jumpa, saya tak nak cakap apa-apa, saya cuma nak pandang je. Lepas tu bila jadi macam ni, bila saya dapat cakap dengan Ustaz macam ni, saya memang apa yang Ustaz cakap lagi tadi saya tak fokus. Saya tak boleh nak fokus pun. Saya cuma memandang, tak boleh nak cakap apa-apa. Sampai saya Ustaz kalau tanya pun saya tak dapat nak jawab pun. Padahal benda yang Ustaz dah ajar selama ni semua saya faham dan saya merasa benda tu. Bila Ustaz tanya, saya tak boleh nak jawab. Saya tak boleh nak fikir pun. Tak apa, faham. Macam itulah bila sahabat jumpa Nabi. Macam tu lah. Sahabat tak buat apa pun. Sahabat tengok Nabi yang berubah terus diri tu. Sebab apa? Kenyataan Allah itu terang dekat Rasul. Kenyataan Tuhan tu terang dekat dia. Maka apa yang dia tengok? Dia tengok Tuhan dia. Kalau Tuhan yang dia tengok, dia nak boleh kata apa? Apa yang dia boleh kata bila dia tengok Tuhan dia? Ya. Itulah. Tu yang berlaku pun. Ustaz, saya dengar ceramah ni, adik-beradik saya ada yang tak setuju, ada yang cakap benda-benda yang negatif tentang Ustaz, tapi saya nafikan benda tu sebab saya nampak adab. Memang Ustaz garang, memang Ustaz tengkin-tengkin, tapi saya nampak adab Ustaz tu berbeza. Jadi saya pertahankan. Bila saya dengar orang-orang keliling cakap Ustaz macam ni, saya melonjak-lonjak hati saya ni. Saya rasa macam Tuhan, tengoklah kenapa orang cakap macam ni pada Ustaz. Tapi sebablah bila saya dapat cakap dengan Ustaz macam ni, saya terdiam. Kaku saya, sejuk tangan rasa macam nak tutup aircon dah. Mai saya nak abang. Kalau saya ni orang kata macam-macam, patutlah mereka kata, memang patut. Tahap saya ni memang patut mereka kata pun. Siapalah saya ni. Tapi cuba tengok Rasulullah. Orang kata tak kat dia? Ya, saya. Betul. Kalau Nabi pun orang kata, tak payah heran lah. Kalau cakap cara Cak Ayam macam saya ni, mestilah orang kata. Betul. Saya pujuk hati saya. Saya tak dapat cakap dengan Ustaz selama ni. Tapi saya pujuk hati saya dengan saya cakap macam tu. Kalau Nabi pun dapat macam tu, kalau Nabi pun terkena macam tu, ini kan Ustaz. Saya selalu pujuk hati saya. Kita. Saya tak dapat. Ya, saya betul. Ustaz, saya minta kita doakan saya kuat untuk dengar apa aja laporan daripada doktor 22 hari 12 ni, Ustaz. InsyaAllah. Moga-moga akan diberi Allah Ta'ala suatu benda yang baik dalam hidup puan. Terbaik dia akan bagi. Sebab sakit dengan sihat itu sunnatullah saja. Sakit dan sihat kita ni sunnah Tuhan saja.
Yang pentingnya diri kita yang mengetahui tentang sakit dan sihat tu. Itu yang penting. Ya, betul. Sakit dan sihat akan berlaku kat kita. Selama kita hidup atas dunia ni, jangan bimbang. Sakit dan sihat pasti mendatangi kita. Ya, betul. Yang pasti kita lihat apa yang dibalik sakit, betul. Apa yang dibalik sihat. Di suasana sakit, suasana sihat, apa yang lebih terang dan nyata. Ya, betul. Jangan risau lah, insyaAllah. Pastinya sempurna. Ya, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama. Okey, Ustaz, ni daripada Puan Aslina kot. Awaklah meleleh ayak mata. Hati orang perempuan ni kenyataan latif, kenyataan lembut Tuhan tu terang. Maka sifat tu ada dekat orang perempuan, sebab tu dia mudah sentuh. Orang jantan ni kenyataan qahar, kenyataan perkasa tu ada kat depa. Sebab tu kan rapat tak payah weh. Keras. Jantan ni dia ketegas sikit, Ustaz. Biasalah. Itu sunnah yang Tuhan letak. Beruntung orang-orang perempuan sebab dia mudah sentuh Tuhan tu. Dia mudah sentuh suasana ketuhanan tu. Sebab tu badan dia tak mampu tanggung. Bila badan tak mampu tanggung, dia berlaku vibration, getaran. Bila getaran tu kuat, dia sentuh kelenjar air mata. Maka dia akan keluarkan semua air mata. Maka di situ Tuhan kata, inilah kasih dan cinta aku dekat hang. Aku ampunkan dosa hang dengan air mata diri hang. Itulah syurga. Itulah air mata dari syurga tu. Dia mai dari diri. Aku basuh yang lain dengan air pipe. Yang kadang-kadang ada ayak, kadang-kadang tak ada ayak. Selangor ni masalah ayak. Tetapi perempuan Tuhan bagi mandi dengan air syurga, air mata kedekatan Allah Ta'ala dengan dia. Itulah kenapa menangis. Saya menangis betul lah. Tuan-tuan menangis pula. Baik. Okey, silakan. Puan Siti Haja, boleh tekan balik yang tangan tu. Okey, silakan Tuan Nazari, Cik Nazari, silakan. Ya, Cik Nazari, boleh cakap. Turn on microphone, tak dengar. Ustaz, saya nak bertanya. Ustaz kata kalau kita nak kenal diri, kena kenal diri sendiri. Betul, Ustaz? Hello? Ya, Tuan Nazari, silakan. Kalau kita nak kenal diri, kita kena kenal diri sendiri, luar dan dalam. Ya. Betul, Ustaz? Adakah ini ada kaitan dengan roh dan jasad kita, Ustaz? Untuk kita kenal diri sendiri. Ya, kalau tak ada jasad nak pergi naik mana? Baik, dari segi jasad tu macam mana kita nak mengenalkan sifat-sifat tu, Ustaz? Kalau Tuhan tu bodoh, ada tak jasad tu? Tak ada, Ustaz. Jadi sekarang ni jasad tu yang ada, kealiman Tuhan tu yang ada. Kealiman Tuhan, Ustaz. Tu kena ada jasad. Baru tengok, oh alimnya ya Allah. Oh. Okey, bulat. Oh, bulat. Oh, bulat. Okey, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Silakan tuan-tuan yang lain. Kalau tuan-tuan segan ke nak cakap, boleh tulis, saya bacakan soalan tuan-tuan.
Dan bila tuan-tuan mengaji ayat ni, belajar benda ni, tuan-tuan tahanlah sikit telinga. Sebab saya tak bercakap pujuk-pujuk. Saya kena rebat-rebat. Okey Ustaz, Amirul Ikhwan bertanya, Ustaz apa yang dimaksudkan dengan syuhud Ustaz? Syuhud tu bahasa Arab, kita menyaksi. Apa dia syuhud? Penyaksian. Okey, silakan Puan Nazari. Ustaz kata tadi syuhud itu penyaksian. Boleh tuan Ustaz huraikan lagi apa maksud penyaksian tu Ustaz? Melihat Tuhan. Azhari. Ya Ustaz. Sekarang pakai baju warna apa? Tak jelas Ustaz. Sekarang ni, saat dan ketika ni. Sekarang ni, saat dan ketika ni. Ya. Azhari pakai baju warna apa? Saya pakai baju warna hitam Ustaz. Kenapa pakai baju warna hitam? Saya suka Ustaz. Kenapa suka tu ada? Sebab suka. Sebab saya berminat lah warna hitam Ustaz. Tak, sebab itulah syuhud Tuhan dekat Azhari. Sampai Azhari timbul irodat, kehendak. Itulah syuhud. Pandangan Tuhan dekat Azhari, Azhari sangat istimewa. Sehingga timbullah irodat ke Azhari nak pakai baju warna tu. Baju warna hitam tu, duk bagi tahu kata, itulah syuhud Tuhan dekat Azhari. Pandangan Tuhan dekat Azhari. Oh. Kalau Tuhan tak tengok Azhari, Azhari jangan kata tak baju warna hitam, baju tak pakai. Oh. Jangan kata baju tak pakai. Azhari tak ada atas dunia ni. Hanya kerana syuhud Allah. Kerana Azhari wujudlah. Tuhan melihat kita, bukan kita lihat. Sekarang ni, hakikatnya, Tuhan melihat kita, bukan kita lihat dia. Oh. Tu makna syuhud. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, soalan daripada Puan Selina. Kenapa kita ni sekejap ingat, sekejap lupa kat dia Ustaz? Macam mana iman ni naik turun Ustaz? Itu iman orang biasa. Itu iman orang biasa macam itulah. Kita dikendaki untuk beriman yang istimewa. Lupa sikit je. Ingat banyak. Sebab kita ni bukan Nabi, bukan Rasul. Kita biasa, maka lupa itulah banyak. Jadi tugas kita, mujahadah perjuangan kita untuk kembali ingat. Itu perjuangan kita. Okey Ustaz, soalan daripada Tuan Aswad Bakar. Macam mana tak nak risau pasal rezeki Ustaz? Letaklah bagi betul Tuhan tu. Macam mana? Dia Ar-Razzaq. Dia maha memberi rezeki. Kalau Aswad kata risau pasal rezeki, Aswad tak beriman dengan Tuhan. Aswad kufur terhadap Tuhan yang Ar-Razzaq ni. Dia maha memberi rezeki, Aswad duduk dalam kabut, takut tak ada rezeki. Maka Aswad melemahkan dia, menjadikan dia remeh. Maka Aswad telah kafir kepada Tuhan. Allah. Baik, ada lagi soalan? Silakan. Ustaz, saya nak bertanya,
Hello? Ya, silakan. Ya, dengar. Siapa gerangan? Siapa gerangan? Okey, adakah sifat-sifat Sama, okey. Allah tu, Silakan. adakah sifat-sifat Allah terkandung dalam kewujudan kita ni sebenarnya? Ya, sangat. Masalahnya kita tidak mengetahui. Bila kita tidak mengetahui, risaulah. Risau rezeki, risau hidup, risau semua. Wahai, sifat dia kot yang berdiri tu. Nak risau apa? Sifat-sifat hebat dia. Nak risau apa? Risau. Pasal kita tak mengetahui, kita risau. Kalau bukan sifat Tuhan yang berdiri kat kita, nak berdiri sifat siapa? Yang ada tu, Tuhan tu je. Kalau bukan sifat Tuhan yang berdiri, takkan sifat malaikat meletak kat kita. Malaikat sendiri pun nyata sifat Tuhan juga. Jawapannya, ya. Yang boleh bagi kita bergerak hanya kerana ada sifat Tuhan tu lah. Yang boleh kita ada angan-angan hanya kerana sifat tu yang ada. Boleh bagi kita ada keberanian hanya sifat tu juga yang ada. Jadi jawapannya, ya, sifat Tuhan lah yang duk nyata ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Okey, seterusnya ada lagi soalan? Okey, daripada Nur Mansur, Ustaz. Macam mana nak matikan diri, Ustaz? Duduklah atas la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Nah. Tengok diri yang ada sekarang ni. Mai sendiri ke dibawa mai? Tentulah tahu kata dibawa mai. Mengetahui kata kita ni tak mai sendiri, diadakan. Kita ni dizahirkan. Maka itulah nama dia matikan diri. Tak nampak kewujudan, nampak yang mengwujudkan. Tak nampak kewujudan tu pun. Tak nampak kewujudan, tak nampak apa diri tu pun, melainkan nampak yang mewujudkan. Ketika tu dinamakan orang yang dah mati diri dia. Dia nampak Tuhan dia. Hilanglah diri dia. Baik. Ada lagi? Okey Ustaz, jadi Ustaz pun dah habaq tadi asas dia nak belajar ilmu ni. Jadi selepas ni apa yang patut kita buat Ustaz bagi supaya kita ada sikit teruja dengan apa yang kita nak belajar ni Ustaz? Macam mana kita minat nak makan nasi, minatlah dekat Tuhan hak buat nasi tu. Macam mana kita suka nak pakai baju, sukalah dekat Tuhan hak bagi kita boleh pakai baju tu. Macam mana kita suka nak nak beriadah, nak bersukan, kena tengok Tuhan hak bagi tu. Maka tentulah membangun diri kita untuk teruja pergi kat dia. Duk asyik, duk tengok hak kita ni, tak tengok Tuhan hak bagi tu. Macam mana? Tengok Tuhan yang bagi tu. Siapa dia? Baik Ustaz. Okey Ustaz, ni soalan daripada working class hero. Okey Ustaz, saya pendosa yang ingin bertaubat dan berubah tetapi rasa ingin bermaksiat dan ingin bertaubat, saya rasa macam berlaku seiring. Adakah itu hanya angan-angan saja tetapi bila rasa itu datang saya tak larat tanggung. Saya rasa bersalah yang amat dan mahu pada Tuhan yang sangat-sangat. Minta nasihat. Saya takut Ustaz. Okey. Minta Tuhan bagi rasa takut tu ada sedia dengan kita. Maka itulah taubat. Dan itulah keampunan. Taubat dengan keampunan demai sekali. Pasal apa berlaku taubat? Kerana ada keampunan. Pasal apa ada keampunan? Pasal nyata taubat. Maka di mana kata taubat? Di rasa salah. Di mana keampunan? Rasa salah yang kekal, yang tak berubah-ubah, rasa salah tu kekal. Bagi salah tu ya. Tuhan kata dia Al-Ghafur, Maha Pengampun. Buat 1000 kali, tobatlah 1000 kali. Kita takut, buat 1000 kali, baru tobat 800, maut mai. Lagi 200 tak ada tobat. Kita takut yang tu lah. Soal keampunan, tak ada masalah. Ni soal tobat sebelum mati sampai. Jadi kena ada rasa takut tu. Takut yang bersangatan. Sehingga membawa diri kita jadi ketak. Tu tobat tu ya.
Baik. Ada lagi? Seterusnya, silakan. Sengap dah Ustaz. Okey, Tuan Cik Hafiz, silakan. Mengapa setan nak menjadi setan? Kerana kenyataan sifat Tuhan Al-Mudin, menyesatkan. Bukan setan yang ini setan, kenyataan sifat Tuhan. Baik, terima kasih. Baik. Okey Ustaz, daripada Amirul. Ustaz, bertarikat adakah perlu Ustaz? Kalau rasa dia boleh bawa balikkan Tuhan dengan baik, tarikat lah. Tapi kalau rasa nak sonok syurga tak payah. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Aswad Bakar. Pasal solat Ustaz, Tuhan pandang kita baru wujudnya solatkan, bukan kita buat untuk tunjuk pada Tuhan. Betulkah macam tu Ustaz? Betul. Betul dan sangat betul. Baik, silakan Cik Abu Zah. Ustaz, saya tanya pasal solat solat macam mana yang Allah akan campakkan kita ke dalam neraka wild? Sebab macam saya solat memang tak pernah fokus lah. Memang kepala otak tu akan merayau sana sini. Adakah solat macam itu yang akan dicampakkan ke dalam neraka wild Ustaz? Solat yang kita buat dengan tiru, kita tak tahu apa pasal solat. Solatnya tu lah. Bila tiru akan berlaku, pertama tak nak fokus. Kedua tak tahu apa pun. Ketiga, kita buat sekadar melepaskan batuk di tangga. Keempat, dia tak mendatangkan apa-apa rasa kat diri pun. Maka solat macam ni, Tuhan kata, fawailul lil musallin, celaka mereka yang mendirikan solat. Jadi macam mana Ustaz? Macam mana kita solat? Macam mana kita solat yang betul tu? Cukup kalau kita sekadar kita perasan yang kita solat tak betul dan kita mengaku yang kita solat tu tak betul, adakah tu cukup Ustaz? Minta ampun, belajar, cari, belajar. Cukup tak cukup. Pergi mengaji bagi betul dulu. Kena mengaji bab syariat solat, kena mengaji bab perbuatan solat, mengaji bab perkataan solat, mengaji itu yang tu. Lepas tu buat, mesti rasa sampai. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kalau tidak, kita sangka kita bersolat. Baik. Kalau tidak, kita bersangka kita solat, nama dia solat sangka. Baik Aswad, sama-sama. Baik. Okey, seterusnya silakan. Okey, silakan Cik Nazari. Ustaz, adakah tanda-tanda yang pada diri kita yang membawa kita untuk kembali kepada Allah, Ustaz? Tanda-tanda yang dibukakan. Mesti. Pertama, jemu tak dengan segalanya kecuali Tuhan. Jemu tak? Jemu lah Ustaz kadang.
Keadaan dia. Balik kat Tuhan bukan ada sekat-sekat. Dia balik-balik tu ya. Bukan ada tak suka, tak suka, tak. Oh. Jemu tu macam mana yang kata jemu tu? Tak mau buat langsung lah. Apa yang tak mau buat? Nasi tak mau buat, tak mau makan nasi ke? Makan Ustaz. Tak mau pakai baju ke? Pakai. Habis tu, buang dah semua tu. Nak pergi kat Tuhan kena buang semua tu. Habis. Kena buang macam mana Ustaz tu? Dah kena buang dah semua tu nak pergi kat Tuhan. Taklah. Nak. Pasal nak pergi kat Tuhan, tak payah tengok TV. Nak pergi kat Tuhan, tak payah main telefon. Nak pergi kat Tuhan, tak payah pergi supermarket. Pasal nak pergi kat Tuhan. Kena buang ke semua tu? Berat Ustaz nak jawab. Tak apa. Okey, ada lagi? Silakan. Okey, kita bagi lagi 10 minit macam tu Ustaz. Okey. Dan insyaAllah Ustaz, boleh kita nanti next session kita mengaji Al-Hikam. Boleh Ustaz tak? Boleh. InsyaAllah boleh. Baik. Okey, silakan. Silakan Cik Nazari. Ustaz, dalam nak belajar ilmu ni, apakah persediaan untuk diri kita Ustaz? Persediaan yang sepatutnya kita bersedia untuk belajar ilmu ni Ustaz? Tadi saya abang lah tadi ni. Tadi saya beritahu lah tadi. Tak fokus lah. Tadi saya beritahu dah tadi. Tak fokus lah tu. Okey. Okey Ustaz, daripada Pak Aslina. Ustaz, pada doa kita meminta pada Allah untuk tambah rezeki, minta kesihatan yang baik. Adakah doa itu dibolehkan? Sedangkan rezeki itu semua Allah yang bagi. Macam mana tu Ustaz? Kena faham kata doa itu sebagai satu tanda kehambaan. Minta lah apa pun. Kita tahu dah. Bukan benda hak kita minta Tuhan nak bagi dah. Tapi kenyataan hamba berlaku apabila kita berdoa. Faham yang tu? Tak apa, minta lah apa pun. Yang kita kata mesti sesuai pun minta. Sebagai hamba minta. Tapi bukan itu yang Tuhan nak bagi. Maka boleh tak macam tu? Boleh. Minta lah, tak ada masalah. Tetapi dengan syarat kita tahu keadaan sebenar. Okey Cik Ahmad, silakan. Saya nak bertanya Ustaz. Ya. Kita bersolat tu, apa tujuan sebenar kita bersolat? Lepas tu, mana kita nak letak solat kita tu? Apakah tujuan sebenar dia? Apakah kepentingan kepada Tuhan untuk kita bersolat? Maksud saya macam itulah. Okey, lah ni saya nak jawab dengan pertanyaan. Okey. Jawapan saya dengan pertanyaan. Siapa yang bertanya? Ahmad Amin. Saya Ustaz. Okey, Ahmad. Kenapa Ahmad pakai baju? Dan bila pakai baju, Ahmad bawa pergi ke mana baju tu? Bila pakai baju, diri Ahmad jadi macam mana? Kenapa Ahmad makan nasi? Bila makan nasi, jadi macam mana? Dan kalau kenyang tu pergi ke mana? Apa yang Ahmad dapat dan kat siapa yang Ahmad nak tunjuk? Kenapa Ahmad mandi? Bila mandi Ahmad jadi ke mana? Dan lepas mandi Ahmad macam mana? Pergi ke mana mandi tu? Itu jawapan lah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Baik. Saya bagi jawapan tu supaya Ahmad fikir.
Fikir dia pergi ke mana? Sembahyang dia pergi ke mana? Solat dia pergi ke mana? Untuk apa? Pasal apa? Lapang mai dari mana? Kenyang balik pergi ke mana? Risau mai dari mana? Lega balik pergi ke mana? Kan? Sakit mai dari mana? Sembuh balik pergi ke mana? Semayang mai dari mana? Lepas pergi salam balik pergi mana? Saya tak mau hurai. Bila saya hurai, tuan-tuan tak mau fikir. Bila saya tak hurai sikit, tuan-tuan fikir. Hatu syok. Kalau tuan-tuan fikir, yang cerdik pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak mau fikir, yang bodoh pun juga. Bukan fikir siapa pun. Fikir tuan-tuan jadi. Okey, ada lagi? Tangguh dulu Ustaz, majlis kita. Salam silap. Baik, insyaAllah berlebih kurang minta maaf banyak-banyak. Salah silap. Bahasa saya kesak-kesak, gedebuk-gedebak, saya minta maaf banyak-banyak. Sebab saya kata dah, saya tak mau bagi tuan-tuan duduk dalam zon selesa. Okey, Ustaz, ada soalan last. Ada soalan? Ustaz, soalan dia apa? Okay. Ustaz, betul ke ayat ni, sahaja aku hendak solat untuk melihat diriku kerana Allah Ta'ala? Tak boleh. Tak boleh. Tak membenarkan oleh apa yang Rasul ajar. Okey, Ustaz. Kita tangguh dulu Ustaz, majlis kita. Nanti kita sambung insyaAllah. Baik, insyaAllah. Berlebih kurang minta maaf banyak. Salah silap bahasa kesak-kesak. Umur panjang. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Moga-moga kita jadi hamba yang benar-benar hamba. Banyak lagi. Tuan duk dengar ni baru secebis daripada seluruh alam ni. InsyaAllah. Moga kita sentiasa berada dekat dan sentiasa dapat menjadi orang yang bersyahadah. InsyaAllah. Saya sudahi dengan aku qawli hadha. Astaghfirullahaladzim wa lakum. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.